Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. YB Rafizi letak jawatan menteri jadi YB pandan sahaja. Wow, apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Sehingga YB Rafizi digesa untuk meletakkan jawatan dan jadi YB pandan. Adakah ini ya walaun-walauntit ya begitu sakit hati ya begitu cemburu ya dengan pencapaian YB Rafizi Ramli yang kita lihat hari ini ya berjaya membawa ekonomi kita ke arah yang sedang memulih ketimbang ketika kerajaan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu yang dilihat begitu gagal ya di dalam melakukan tanggungjawab mereka yaitu memulihkan ekonomi. Jadi sahabat semua, hari ini dengan selamba sahaja ya YB Rafizi Ramli menjawab ya gesaan daripada walaun-walauntit ya pentasub-pentasub dia daripada parti PAS ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda respon ya daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan gesaan daripada geng-geng apa ni, penghasut, geng-geng penfitnah ya daripada PAS dan Perikatan Nasional. Jadi mari kita lihat kenyataan terkini YB Rafizi Ramli. Ada yang sakit hati bila saya berjumpa dengan orang ramai di kaunter bergerak saya. Okey. Jangan jadi Menteri Ekonomi, jadi YB pandan je. Letak jawatan. Sakit hati tu kononnya sebab mereka masih mencari-cari formula saya sebagai menteri. Tiba-tiba mereka nampak saya sibuk berjumpa dengan orang ramai di Pandan. Formula saya berjumpa dengan orang ramai di kawasan parlimen saya ni adalah formula lama yang saya telah amalkan sejak sebelum saya jadi ahli parlimen lagi. Itu adalah hak penduduk Pandan ke atas saya sebagai wakil rakyat mereka. Sebab pada pandangan saya, kenapa nak disusahkan penduduk datang ke pejabat saya untuk mengadu? Sebab satu daripada amanah saya ialah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah harian mereka. Masalah harian penduduk di kawasan parlimen kita ini selalunya berkait dengan jabatan-jabatan kerajaan. Jadi mereka ada pilihan selain dari berurusan terus dengan jabatan-jabatan kerajaan, sebenarnya penduduk boleh memohon bantuan dari wakil rakyat mereka untuk berurusan dengan jabatan-jabatan ini bagi pihak mereka. Formula ni percuma dan boleh diamalkan oleh semua wakil rakyat, terutamanya wakil rakyat pembangkang. Jadi kepada penyokong-penyokong pembangkang, janganlah sakit hati konon nak cari formula saya sebab formula khidmat kepada pengundi melalui kaunter bergerak ini telah dibuktikan berkesan. Jadi nasihat saya daripada sakit hati dengan saya, baik cari wakil rakyat pembangkang yang sekarang ini selalu muncul di TikTok dengan isu panas tapi tak nampak muka di lapangan untuk menyelesaikan masalah harian rakyat. Jadi selamat mencari, janganlah banyak sangat sakit hati. Terbaik, itu dia sahabat-sahabat semua. Respon daripada YB Rafizi Ramli ya apabila ada walaun-walauntit, lebay-lebay, ya pentasub-pentasub daripada PAS Perikatan Nasional ini menggesah kononnya lebih baik YB Rafizi Ramli letak jawatan jadi YB pandan sahaja hanya kerana YB Rafizi Ramli melakukan tanggungjawab beliau sebagai ahli parlimen di Pandan. Itu dia ada tanggungjawab. Selain daripada Menteri Ekonomi, beliau juga adalah yang berhormat untuk menjaga kawasannya di Parlimen Pandan. Jadi apa masalah ya YB Rafizi Ramli bertemu dengan pengundi, penyokong-penyokong beliau, rakyat di Pandan ini untuk mengetahui, mendengar ya dan juga mendapat feedback permasalahan supaya YB Rafizi dapat menolong untuk menyelesaikan isu mereka. Tetapi sebaliknya pula yang berlaku sahabat semua ya apabila mereka ini menggesa kononnya tidak ada formula daripada YB Rafizi dan sebagainya seperti yang saya katakan sahabat semua, mereka sebenarnya membutakan mata, tidak mau melihat dan mendengar apa yang sedang berlaku dalam ekonomi kita hari ini. Jelas mungkin mereka menggunakan otak di lutut kerana sudah dicuci otak mereka untuk dihasut, membenci dan sebagainya. Inilah hasilnya sahabat semua. Begitu juga dengan presiden mereka sendiri apabila menggelar
Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan kerajaan hari ini katanya kerajaan Dajjal. Begitu ya memalukan kenyataan ini. Dan saya ingin membacakan jawapan balas ataupun respon daripada Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mana katanya dituduh lebih teruk dari Dajjal Zahid. Dajjal itu adalah parti PAS katanya. Itu antara respon ya daripada Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Dilabel lebih teruk daripada Dajjal. UMNO hari ini memberi reaksi terhadap dakwaan dilemparkan musuh politik mereka semalam. Dalam Dewan Persidangan hari ini, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada hakikatnya yang bersifat Dajjal ialah parti PAS itu sendiri. Yang Dajjal itu PAS katanya. Semalam, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sebuah parti rosak dan meneruskan agenda kebendaan bagi menegakkan kerajaan. Ia digunakan sebagai senjata dengan cara yang lebih daripada Dajjal, kata Hadi. Dia yang juga bekas duta khas bertaraf menteri, ia mendakwa UMNO bersama P sebagai kerajaan membeli rakyat dengan wang dan kebendaan untuk mengawal negara. Abdul Hadi juga mendakwa kerajaan menindas, pembangkang dan menafikan peruntukan kewangan yang diwajibkan mengikut agama dan amalan demokrasi. Guna agama lah pula ya. Sedangkan sebelum ini ya, tidak ada pun peruntukan ahli parlimen yang diberikan untuk pembangkang. Kenapa hari ini mereka bising? Ya, ketika mereka dalam kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan juga duta-duta khas ini, tidak ada pun peruntukan untuk ahli parlimen. Sahabat-sahabat semua, kenapa hari ini mereka menunggang agama, mengatakan ada amalan dalam mengikut agama katanya dan demokrasi. Wow, jadi terbukti mereka lebih dajjal dari yang maka terbukti mereka lebih dajjal yang tidak mengucukai. Itu antara dakwaan Abdul Hadi. Jadi sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Ahmad Hassan memberi reaksi sinis ketika ditanya tentang kenyataan Abdul Hadi itu. Tak apalah jika penafsiran Al-Quran dia begitu, biarlah, saya tak dapat nak sanggah sebab saya tidak sealim beliau, katanya. Namun Menteri Luar berkata, melabel pihak lain sebagai dajjal hanya memburukan perpecahan di kalangan orang Melayu. Jadi saya ambil sikap, orang nak kata apapun katalah, pahala Allah yang akan kirimkan kemudian, kata Tok Mak lagi. Itu antara dua respon, dua pemimpin utama ya daripada parti UMNO ini. Jadi jelas sahabat semua, bukan saja peringkat pimpinan tertinggi parti PAS, tetapi walaun juga turut ya terkesan dengan kekalahan di Dun Negeri Kelantan ini. Ya, apabila hari ini mereka menyerang YB Rafizi Ramli, menyerang Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Kenapa? Kenapa? Sebab saya percaya dalam pandangan saya mereka ini semakin terdesak. Ya, mereka semakin cemburu. Mereka semakin sakit hati melihat pembangunan, melihat perkembangan yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan ya, anda di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.